Bayangkan kalau kita jumpa satu orang besar, Allah Maha Suci untuk dibuat perbandingan. Orang besar tu dia mempunyai kekayaan, kedudukan, jawatan dan seumpama yang besar. Kemudian dia kata pada kita, datanglah ke pejabat saya, marilah pohon, saya akan bagi apa yang kamu pohon. Kita akan rasa baiknya dia. Marilah, dia yang jemput, kamu datang pejabat, saya nak bagi kat kamu. Kalau kamu datang rumah saya nak bagi kat kamu. Kamu marilah jumpa saya nak hadiah kat kamu. Kita akan rasa baiknya orang itu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung, yang tidak boleh dibandingkan, dia menjemput kita dengan penuh halim, yakni kesantunannya. Dia kata dengan penuh latif, penuh lunak Allah Azza wa Jalla jemput kita. Dia kata pada kita, doalah, aku nak terima. Doalah supaya aku mustajabkan doa kamu. Doalah supaya aku terima, aku bagi kepada kamu. Bayangkan betapa Rahman, Rahimnya Allah Azza wa Jalla dengan hamba-hambanya. Dan bayangkan setelah dia menjemput hamba-hambanya berdoa, tiba-tiba ada hambanya yang tak mau berdoa. Dia kata doa pun bukan Tuhan terima pun. Sedangkan Allah telah memberi jaminan bahawasanya astajib lakum, aku terima doa kamu. Mungkin sebahagian orang dia akan menyangka bahawasanya dia ada doa dulu tak mustajab. Tapi kalau dia fikir, daripada hari dia berdoa sehingga hari ini, bagaimana keadaan kehidupannya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih mengekalkan dia hidup dan telah memberikan hal-hal yang lain yang dia sangka dan tak sangka. Dan doa yang dia pohon kepada Allah itu belum tentu Allah tidak menerima doanya. Tetapi dia menunggu masa dalam tempoh Allah untuk menerima doanya. Betapa banyak kurniaan-kurniaan Allah Azza wa Jalla yang lain yang hadir di dalam kehidupannya. Insan selalu terlupa di dalam hal itu. Jemputan Allah untuk kita berdoa padanya. Macam saya kata tadi, jika ada orang besar jemput kita, datanglah. Ataupun orang kaya jemput kita, datanglah tempat saya nak bagi duit kat awak ni. Macam mana perasaan kita? Bukan kita pergi meminta-minta. Dia yang datang, dia yang menjemput kita dengan penuh berbudi bahasa. Dia jemput kita. Allah Azza wa Jalla, jika kita lihat dalam surah Al-Ghafir ini, menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Tuhan kamu, mintalah kepada aku akan terima doa kamu. Aku akan mustajabkan untuk kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kemurkaannya kepada hamba-hambanya yang tidak berdoa. Allah menyatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili. Dan orang-orang yang yastakbiruna an ibadati, sambung ayat tadi dalam surah Ghafir ayat 60 tu. Sambung ayat tu. Dan orang-orang yang sombong daripada beribadat kepada aku, yakni daripada berdoa, kerana doa itu ibadah. Daripada ibadah kepada aku, yang minta kepada aku, saya dukhuluna jahannam dakhirin, dia akan memasuki neraka jahannam dalam keadaan hina. Allah jemput kita dan dia murka kalau kita tak minta pada dia. Kerana dia adalah satu-satunya tempat untuk kita minta. Tak ada tempat lain untuk kita memohon. Kalau kita ada option macam sebahagian servis, tak apalah. Tak mau pergi ke syarikat ni, pergi ke syarikat yang lain. Tak mau beli barang orang ni, kita beli barang orang lain. Tetapi dalam kes kita dengan Tuhan kita Jalla wa'ala, kita tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dan kita mesti redha dia sebagai Tuhan kita. Salah satu sebab Allah menolak hamba-hambanya ialah apabila dia tak redha Allah sebagai Tuhan. Dia tak sebut di mulutnya, tapi some kind of protest macam ada di dalam jiwa dia. Dia macam tak puas hati je Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala.
Sebab itu Nabi SAW ajar supaya pagi-pagi kita menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku redha kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulan, sebagai Nabi dan Rasul. Kita sebut sebagai bukan sebutan di mulut saya, tanda kita redha Allah Azza wa Jalla merupakan Tuhan kita.